Jalan yang amat. Seterusnya saya nak pergi kepada Dulu lah amat. Yang Muhammad daripada Ledang. Saya berterima kasih kepada Yang Muhammad Ledang kerana melihat pindaan ini sebagai langkah positif yang diambil oleh Badan Kehakiman. Pindaan ini bagi memastikan supaya hakim-hakim ini mendapat saraan sewajarnya apabila bersara dan menggalakkan pengamal undang-undang yang terkenal untuk berkhidmat dengan Badan Kehakiman. Wangsa Maju. Saya cuma nak buat pembetulan, Wangsa Maju tak ada sini. Dia kata dalam kes pemberian wang apa? Wang bukan compensation. Sagu hati. Dia kata sagu hati itu, wang sagu hati itu tidak didedahkan berapa jumlahnya oleh menteri. Dia baik sebut betul-betul, itu menteri dulu, bukan menteri ini ya. Menteri ini telah pun mendedahkan berapa sebenarnya wang sagu hati yang telah diberi. Yang menteri dulu dah berhenti pun. Kemudian masuk dalam PKR, betul kecewa keluar buat kita pula. Jadi itu menteri dulu, bukan menteri ini ya. Tuan Ketua, untuk maklum yang berhormat, seorang hakim itu dilantik berdasarkan kelayakan dan pengalaman mereka tanpa mengambil kira faktor bangsa, kaum atau keturunan mereka. Seorang hakim itu akan membuat keputusan berlandaskan prinsip keadilan dan undang-undang sedia ada yang relevan. Dalam hal ini, mana-mana pihak yang tidak berpuas hati dengan keputusan hakim mempunyai hak untuk merayu ke peringkat yang lebih tinggi. Wangsa Maju juga membangkit mengenai isu-isu keadilan dalam Badan Kehakiman. Setiap keputusan yang dibuat oleh seorang hakim adalah berdasarkan peruntukan undang-undang yang sedia ada serta fakta dan hujahan dari pihak-pihak terbabit. Justice in accordance with the law. Justru tidak timbul isu ketidakadilan di dalam setiap penghakiman yang diberikan. Teluk Intan, oleh kerana dia tidak ada, saya akan berikan jawapan yang bertulis. Sekarang Beruas. Yang berhormat ada bangkit, iaitu mempunyai senarai ya. Nanti satu-satu dulu. Senarai senarai hakim-hakim 25 tahun dulu yang Muhammad practice law. Bagus. Kalau bagus nanti boleh jadi hakim juga, tapi bukan mahkamah tinggi, kita boleh tinggi atas lagi lah. Belum tentu, tak tahu tau. Jadi tak layak. Siapa kata tak layak? Saya kata tak layak kerana kita sudah ada latar belakang politik demi negara. Kita jangan jadi hakim ya. Itulah pendirian kita di pembangkang ya. Kalau ada unsur-unsur politik, jangan bawa ke mahkamah kita. Harap itulah pendirian Barisan Nasional juga. Tapi Datuk ambil kan? Datuk Perak ambil ya? Datuk Perak ambil kan? Okey lah ya? Cakap tentang pembangkang, kita pernah lantik calon PAS untuk jadi hakim mahkamah tinggi. Itu yang Arif dah kena sebutlah. Benda yang betul, benda yang kita anggap yang sebenarnya baik, iaitu kita lantik seorang calon PAS. Dia dah letak jawatan lama dah, menteri lama dah, untuk menjadi hakim. Okeylah, apa yang salahnya? Benda yang baik. Inilah masalah mereka. Dia nak bangkit benda yang tak elok je dia bangkit. Tapi benda yang baik tak mau sebut. Terima kasih Menteri. Terima kasih. Itu sepatutnya yang dinyatakan kepada saya. Terima kasih. Tapi hakim itu semasa kes politik datang ke depan beliau kita kata excuse apa perkataan itu, dia mengundurkan diri. Inilah kalau dia ada latar belakang politik, dia mana kes politik dia tak ambil. Baguslah. Bagi kita kalau boleh, tapi hakim ketua hakim negara semua campur tangan dalam kes-kes, semua kes juga. Baguslah begitu. Kes Perak pun macam-macam arahan. Saya rasa apa yang dilakukan oleh yang Arif tu, kata silap saya nama dia, baguslah tu. Baguslah. Maknanya recuse himself. Dan tidak berbangkit. Menteri sikit menteri. Apa ni, tak payah. Menteri, kalau emotional, lantikan. Dia emotional, lantikan atau tak lantikan, mesti atas dasar kredibiliti atas kemampuan. Saya nak minta kepada Yang Muhammad Beruas, iaitu 25 tahun dulu Yang Muhammad kata ada senarai. Yang Muhammad, itu 25 tahun dulu. Sekarang kita ada JAC. Kalau sekiranya ada dalam Teluk Intan ada sebut, iaitu bahawa ada hakim yang kononnya terlibat dengan rasuah dan juga tidak mendengar keterangan daripada saksi-saksi
hari ini dilantik menjadi di elevate lebih tinggi lagi. Saya kasih maklumat, ini maklumat bagi pada JAC, ya, JAC, mereka yang menilaikan maklumat seperti ini. Kalau tidak disampaikan kepada Suruhanjaya, mereka tidak akan tahu. Saya nak bagi tahu, kita pun memang tak setuju kalau hakim ambil duit, tak boleh, memang tak boleh. Jadi kita mahu supaya Muhammad kalau ada maklumat bagi kepada, bukan kepada saya, bagi kepada JAC, kerana mereka yang akan menilaikan sama ada orang itu layak atau tidak layak dinaikkan pangkat kepada hakim lebih tinggi, ya. Jadi sebab itu kalau Yang Muhammad ada senarai, bagi kepada saya, atau saya bagi saya JAC. Serius Yang Muhammad, kita tak mau hakim rasuah, kita tidak mau hakim rasuah, bisa beritahu, ya. Kemudian Burhan tanya lagi, Presiden. Oh, Presiden ni Yang Muhammad, sebenarnya saya pun sebelum itu tadi dikatakan persepsi bahawa keyakinan kepada kehakiman kita terhakis, tapi saya katakan itu satu hakikat. Selain daripada senarai peguam yang bagi tahu senarai hakim yang didakwa ambil duit, perjanjian antarabangsa di antara syarikat-syarikat luar negara yang melabur di Malaysia ni, termasuklah yang akan melabur 15 bilion di Teluk Rubiah dekat Manjung, Perak ni. Saya sudah baca perjanjian, dia kata kalau if there is a dispute, center for the settlement of the dispute Singapura. Betul tak? Ini hakikat dia. Law to be applied, laws of England and Wales. Ini satu tamparan hebat kepada kehakiman kita. Kalau kita pergi Amerika, tak pernah ada perjanjian kata nak gunakan mahkamah lain negara, kita mesti guna mahkamah Amerika. Kalau pergi Singapura, kalau ada perbalahan ataupun dispute, kita selesaikan di mahkamah Singapura. So, itu hakikat. Jadi saya nak satu penjelasan. Kita mesti membertabakkan kita image dan keyakinan semua rakyat Malaysia dan juga seluruh dunia kepada kehakiman kita. Itulah harapan saya yang memang saya pertahankan 25 tahun yang lepas. Apabila ada sindiran, ada keraguan bahawa hakim-hakim kita itu boleh beli ataupun ada rasuah. Boleh menjawab? Soal itu boleh sekali. Saya rasa mungkin itu persepsi, ya, persepsi, ya. Tapi kadang-kadang apalah, yang orang kata hakikat, saya persepsi. Menteri pun tahu ada perjanjian di Malaysia ini, ya, di mana pelabur-pelabur datang, perjanjian yang dimeterai menyatakan penyelesaian pertikaian di Singapura. Betul tak? Itu betul tak? Sebab Tuan Yang Pertua Pulau Sangau duduk diam lah, dia emosional. Jadi saya layan dia cepat naik darah, itu susah. Lebih baik kita tak usah apa ni, lagi pun tak bahas tadi pun. Saya nak jawab orang yang bahas, ya. Jadi bukan tahu undang-undang pun, tak apa. Ini semua lawyer yang tanya saya. Jadi Bruas, saya nak bagi tahu, iaitu persepsi mungkin sebahagian daripadanya. Lagi satu Tuan Itu ialah berkenaan dengan neutral ground. Saya rasa zaman sekarang ini, bagi setiap investor ataupun orang yang nak pelabur yang melabur wang di sesuatu negara, kalau dia melabur, sudah tentu dia mahukan supaya tempat menyelesaikan pertikaian itu mesti on the neutral ground, ya. Ini satu, orang kata apa, semula jadi perasaan investor sebagai manusia biasa. Dia lebih merasakan kalau ada apa-apa pertikaian, buatlah di negara yang neutral. Dan paling dekat di Malaysia, Singapura lah. Jadi tak apalah, it's okay, no problem. Sebab kita nak orang melabur ke negara kita. Dan kalau dia melabur negara kita, kalau sekiranya, bukan kita berdoa untuk berlaku pertikaian, tapi kalau ada pertikaian, kalau dia merasa lega, kalau dia dipertikaikan di negara yang ketiga, neutral, so be it lah, ya, nak buat macam mana. Jadi ini juga di atas kehendak mereka. Jadi saya kata ada yang Muhammad sebut persepsi itu betul, dan juga niat semula jadi manusia yang mahu pertikaian diselesaikan di tempat yang neutral itu juga merupakan sebahagian besar fakta yang mempengaruhi mereka berbuat demikian, ya. Kemudian Menteri, ini pertikaian antara dua syarikat, bukan dengan kerajaan. Kalau kerajaan, kita perlu pergi ke negara yang lain.
dua syarikat asing dengan syarikat di sana. Syarikat asing dengan syarikat tapi kalau kedua syarikat Malaysia di sini antara rakyat biasa. Jadi saya tak pernah dengar di Singapura pasal rakyat biasa itu dia ada perasaan biasa, manusia perasaan mau diselesaikan pergaduhan, pertikaian di tempat yang neutral. Itu biasalah. Menteri, kita tak boleh. Itu biasalah. Menjadi lebih baik kalau itu attitude dia tak mau bertambah baik. Nampaknya belah sana suka freedom of movement, freedom of decision. Yang ni nak paksa orang buat apa? Biarlah dia nak buat begitu, apa salahnya? Kita izinkanlah supaya itulah sebablah Malaysia terus kita boleh menarik pelaburan. Yang lebih penting menarik pelaburan ke negara kita. Apa yang mereka mahu kita izinkan, asalkan dia tidak melanggari peraturan dan undang-undang negara kita. Tapi poin Beruas, dia tak yakin dengan sistem. Jadi Tuan Dipertua, tak apalah, dia tak yakin pun dia pergi mahkamah juga dulu. Tak apa Tuan Dipertua. Pucung tak apalah yang Muhammad kalau Selangor nanti kan dia naik darah cepat. Sebab dia tak boleh dia boleh terbang tinggi nanti. Itu saya bimbang. Itu dia dah marah saya dah. Sebab tu saya tak mau lah kalau boleh apa-apa hal kita buat kat luar. Menteri, isu presiden. Presiden. Hakim tak ikut undang-undang. Surat berkuasa ni. Saya difahamkan iaitu kes yang dibawa ke mahkamah berkenaan dengan isu perlembagaan. Dia pergi ke mahkamah untuk mendapat tafsiran perlembagaan berkenaan dengan perkara itu. Dia bukan soal menyelesaikan pertikaian antara dua pihak, satu pihak saman pihak yang sana. Tak, dia minta tafsiran. Dan tafsiran ini sebelumnya satu perkara itu menjadi presiden, sudah tentu dia landmark. Sebelum jadi presiden, ya, sudah tentu mesti ada kes pertama yang menyebabkan ada presiden. Jadi dalam kes yang sama ni juga, ini merupakan kali pertama diminta kepada mahkamah perlembagaan memutuskan berkenaan dengan tafsiran kepada satu daripada perlembagaan itu. Jadi dia itu dah betul. Ikut presiden. Dia tak perlu ikut presiden. Dia mentafsirkan. Itu yang betul. Dan sebelum itu ini tidak pernah. Ya, tidak pernah. Walaupun yang Muhammad sebut tentang kes di Bangkalonikan, Ketua Menteri pertama. Berbeza. Mana isu berbeza yang Muhammad. So, mahkamah lebih tahulah. Sekarang jawapan dia Menteri, bolehkah? Sebelah sana ada pandangan dia. Jadi mahkamah yang putuskan. Kalau kita merasakan kita betul, yang Muhammad jadi hakim teruslah senang. Bukan, maksud saya ni bukan jadi 1, 2, 3 5, 4, 6. Semua kes bawa nak menang. 6, semua 7 kes kes nak bawa nak menang. Kalau kalah tak adil. Bukan 6, 7 kes. Kalau begitu ambil terus dah. Saya cadangkan Beruas jadi hakim lah Mahkamah Tinggi dan menyelesaikan masalah perlembagaan yang bangkit di Perak. Senang. Sebab dia akan buat keputusan mihak pada parti dia. Habis, selesai. Menteri ni mengelak daripada menjawab. Kita Menteri, mahkamah, kalau apa juga yang dia buat keputusan, mesti ada asas dia. Mesti ada asas dia. Sebab itulah kita ada mahkamah. Sebab ni semua cerdik belaka ni. Yang ni kata macam tu, yang ni kata macam tu. Nasib baiklah diorang tak jadi hakim. Jadi Tuan Menteri tolong tanya Presiden sekarang. Ini saya nak bagi tahu. No confidence Menteri. Kalau Menteri sudah begitu pasti untuk mentafsir undang-undang berkenaan dengan perkara itu, perkara perlembagaan. Jadi mahkamah duduk sebagai mahkamah perlembagaan membuat keputusan itu. Itu dah habis. Sekarang Menteri saya nak tanya satu soalan seterusnya senang. Kita bagi jalan ya Muhammad Menteri. Berkenaan dengan pembinaan mahkamah kelas tambahan. Apakah masalah kewangan yang dihadapi oleh kontraktor? Apakah tindakan kerajaan untuk kompleks ini tidak terbengkalai? Yang Muhammad, soalan ini telah pun dijawab secara bertulis pada 22 Jun 2011 baru ini pada sesi dawalan ini. Jadi Muhammad tengok jawapan di situ ya. Kemudian Muhammad ada sebut berkenaan dengan Pucung. Okey. Hukuman ringan yang dikenakan terhadap Datuk Trio ni. Jadi Tuan Dipertua, saya pun tak tahu macam mana saya nak. Kali ini merupakan budi bicara di bidang kuasa magistrate itu. Senang jawab, konspirasi, senang jawab. Jadi konspirasi mesti ada bukti yang Mat, kena ada bukti. Bukti saya sudah sebut tadi. Jangan emosional ya. Nanti banyak rambut luruh lagi. Ini bukan emosional. Okay. Mana emosional? Okey. Tak apalah, itu yang Mat punya pandangan.
Kalau sekiranya betul ada kompensasi, kita pun tak setuju. Tapi biar kita bercakap, tunjuk buktinya. Sebenarnya di dalam mahkamah majlis itu pun tidak disediakan video punya kelengkapan pun, ya, tidak disediakan. Kalau dah konspirasi, kita kena sedia semua boleh tengok. Tapi tidak ada pada ketika itu. Tuan Ketua Puchong, saya sebenarnya dalam soal hukuman ringan yang dikenakan, dan Yang Mohamad pun banding dengan kes di mana? Di mana? Kes di mana? Melaka. Kes Melaka ni saya tak tahu. Saya sebenarnya honestly, saya dengan izin, saya tidak tahu. Mungkin kes Melaka itu dia mengedar, dia membuat video itu, dia juga pelakon. Jadi dia ada mendapat keuntungan daripada pengedaran itu, dan dia juga telah menganiaya seorang perempuan. Jadi saya kira mungkinlah mungkin itu menyebabkan perbuatan itu dikeji, kerana dia sendiri pelaku, dia menganiaya perempuan yang tidak berdosa, dan dia meraih keuntungan lagi, dan dia buat video itu mungkin sebab tu dia kena jail. Tapi dalam kes ini bukan mereka yang membuat video itu, dan dia sebenarnya apabila terus mengaku salah, menyebabkan kos-kos daripada segi kos terhadap mahkamah kalau diteruskan dengan perbicaraan, dan banyak buang masa lagi, itu dapat dielak. Mungkin itu di antara mitigation yang dikirakan untuk mengenakan hukuman yang dianggapkan sebagai rendah jika dibandingkan dengan kes Melaka. Terima kasih. Menteri ada jawapan berkenaan dengan siapa yang menghantar video tersebut untuk mendapat kepastian pelakon. Adakah Menteri ada jawapan untuk perkara itu? Jawapan saya akan bagi tahu apabila saya dapat jawapan dari mereka. Pertama sekali, dengan izin Tuan Speaker, kes yang dirujukkan oleh Mohamad Menteri itu lain. Ini bukan kes yang saya maksudkan. Kalau kita lihat, kalau Menteri ada masa, mungkin selepas daripada ini, pergi komputer, type Jun 13, ya, boleh lihat satu keratan di mana satu pemandu bas, nama dia P. Kanapati, beliau dituduh di bawah seksyen yang sama, ya, saya diberitahu, dan dikatakan telah pun menyiarkan satu video lucu di bas, dia pemandu bas, ya. So di situ beliau mengaku salah, dapat 3 tahun pemenjaraan. Di sini kita lihat 3 mereka ini, the background, khususnya seorang bekas ketua menteri membuat perkara yang hampir sama, tapi di sini mereka menyiarkan, memanggil satu press conference dengan tujuan untuk menyiarkan kepada ahli-ahli media, untuk tujuan untuk assassinate karakter seseorang itu, dapat 1,000, 1,500, 3,000. So, ini menjadi perkara yang timbulkan, dan saya lihat seolah-olah menteri, di mana menteri hendak jawab soalan itu, menteri cukup sedia untuk jawab. Tapi di mana menteri tak nak jawab soalan itu, menteri membuat seolah-olah, oh saya tak tahu, saya tak ada maklumat dan sebagainya. Ya, saya nak bagi contoh. Ya, menteri apabila sampai kepada soal sama ada ataupun tidak tindakan perlu diambil terhadap perkasa, ya, kerana apa yang mereka katakan, ya, di mana apa yang mereka katakan itu memang punya impact terhadap rakyat setengah kalangan. Menteri yang buat jawapan, no action against Ibrahim Ali, ya, and he is a clown and all sorts of things. You know, one wonder who's the clown. But in any event, soal yang saya nak tanya, kenapa dalam kes sebegini, ya, di mana soal dia cukup terus terang, ya, isu ini bukan isu yang kecil, isu ini, this is being followed by even you all. Adakah menteri setuju dengan jumlah hukuman ataupun jenis hukuman yang dikenakan? That's all I'm asking. Dan di sini saya meletakkan fakta. Saya membawa perhatian mahkamah atau perhatian menteri kepada keputusan mahkamah. Bukan 3 tahun lalu, 2 minggu lalu. So bagaimana seorang pemandu bas yang tidak diwakili peguam, ya,
walaupun peguam UMNO atau tidak, saya tak nak masuk cerita itulah. Not represented dapat 3 tahun. Tapi seorang orang lain, 3 orang ini yang semua memegang jawatan, melakukan perkara yang sama, dapat 1000. Fine. So apakah kerajaan mempunyai pandangan berkenaan perkara tersebut? Kenapa terdapat perbezaan? Why? Ini yang soalan yang saya tanya. Tua, dia pun peguam juga. Dan dia tahu iaitu bahawa apa juga keputusan yang dibuat oleh hakim, dan Tun Intan kata dalam mahkamah dia bosnya. Jadi kita tak boleh nak pertikaikan. Dan inilah yang dikatakan itu bahawa judicial ni bebas. Kalau kita komen eksekutif, saya di sini komen tentang apa yang dilakukan oleh hakim, saya ingat tak betul lah. Dia mesti ada separation of power dan independence mereka. Dan sebenarnya saya tak boleh nak jawab, kerana bukan saya yang jadi magistrate dan bukan saya yang buat keputusan. Mengapa ada perbezaan seperti yang disebut oleh Yang Berhormat sebentar tadi dalam kes seorang pemandu bas dengan kes Datuk T? Saya tak boleh, bukan keputusan saya. Jadi jangan paksa saya untuk memberi alasan di sini. Memang saya tak boleh bagi alasan, melainkan kalau kita minta kepada hakim berikan asas dia punya menurunkan hukuman itu. Tuan Speaker, seolah-olah Menteri tak nak jawab. Saya tanya soalan dia bukan saya tak nak menjawab. Tunggulah, saya nak tanya soalan saya juga. Biar itu saya juga tanya merupakan soalan. pandangan interference. Kalau saya mengatakan saya setuju, kemudian saya kata saya tak setuju, sebenarnya saya berusaha untuk mempengaruhi judiciary. Tak boleh. Bukan. Saya tak boleh buat itu. Mana ada Nanti, berusaha? Tak, biar saya kemudian nak soal habiskan kedua soalan. berkenaan dengan dakwaan terhadap Datuk- perkasa. Datuk- Saya nak bagi tahu Tuan apa Speaker, juga yang saya buat Menteri ni memang tak nak kenyataan. jawab soalan saya. Ialah Tengok setelah kelakuan saya dia macam mendapat ini. pandangan Bila nak jawab, dia daripada jawab. peguam Dia negara. berkenaan dengan Ya. Ibrahim Ali, no Jadi, problem. ni Boleh saya nak bagi jawab. pandangan Dia untuk tengah jawab. Yang ni saya nak jawab. untuk peguam negara. Yang ni Sekarang saya nak saya jawab. nak tanya soalan, dia tak bagi. Ni saya nak jawab. Ha, Tunggulah Tapi peguam nak negara. melecehkan ahli-ahli Ni saya parlimen nak lain boleh. jawab. Tadi Ni saya nak katakan jawab. pematang Mau power dengar- dilepaskan mau atas dengar jawapan technicality. tak mau dengar? Memang Saya tak nak tahu bagi fakta. jawapan. Menteri nak jawab yang Saya nak jawab. Ya. Jadi berkenaan dengan perkasa tadi, saya nak bagi tahu. Ya. Yang Muhammad kena tahu, saya bukan orang yang diberi kuasa untuk mendakwa sesiapa. Apa juga kenyataan yang saya buat, saya kena rujuk dulu. Kalau kes mahkamah, saya tanya pada mahkamah. Pegawai mahkamah ada di sini. Kerana ini kebebasan keputusan mereka. Kalau perkara yang berkaitan dengan peguam negara, saya tanya kepada peguam negara. Jadi tidak ada, sebab tu kadang-kala kenyataan yang dibuat oleh orang pembangkang ni, dia silap. Dia kata ini keputusan menteri. Bukan keputusan menteri. Saya akan hanya sebut kalau diberikan maklumat oleh pihak yang tertentu, baru saya sebut. Kalau Tuan tidak, saya tak Speaker, boleh sebut. Menteri Jadi sebab itu, memberi sebab juga. Beliau juga beri Iyalah. sebab. Beliau kata bahawa tiada tindakan akan diambil terhadap perkasa, ya, ataupun ketua dia yang duduk sana, Ya. dan juga diberi alasan Ya. oleh kerana dalam pendapat saya Akta Hasutan itu obsolete. Who are Ya. you to decide? Itu tak apalah saya You sebut can give a pandangan reason, saya tak and then kata now you decide. come here and Saya say you don't cuma- know. Saya sebab tu yang Muhammad, you kena ingat, bila macam tadi ada bangkit kes berkenaan dengan hukum gantung, Ya. saya memberi pandangan saya secara peribadi. Apa saya fikirkan tentang hukuman gantung. Tetapi kerajaan punya pendirian masih begitu. Kalau yang Muhammad kaitkan saya terus apa yang saya sebut itu merupakan pandangan kerajaan, lain kali saya tak berani nak buat kenyataan yang merupakan pandangan saya sendiri. Ya, itu saya rasa satu pemesongan. Jadi sebab pemesongan parlimen. Ya, Boleh bukan. saya baca jawapan? Ya. Jawapan yang berhormat, Ya. bukan pandangan jawapan yang berhormat sendiri. Jawapan yang berhormat kata kerajaan pada masa ini. So kerajaan siapa? Kerajaan sendiri. Betul. Kerajaan ni maksudkan tu kerajaan Barisan Nasional, betul? sebab Tulis saya nak sini bagi tahu, satu, cakap di kita Dewan ada lain. memikirkan. This is a chameleon. Kita ada memikirkan iaitu bahawa Apa? bahawa ada kemungkinan kita nak buat, tapi dia belum lagi merupakan keputusan Sudahlah. yang terakhir. Ini silap atau tak silap? Sebab ya Muhammad, sebab saya nak bagi tahu dalam soal gantung sampai mati ni sebenarnya ada kesediaan, tetapi kita nak kena tukar mindset dulu. Orang ramai. Mindset orang ramai ni saya nak bagi tahu perlu kita perbetulkan, change their mindset, kemudian baru boleh kita fikirkan untuk meminda. Kalau sekalipun dalam kerajaan kita memikir demikian, ya. Jadi sebab itu dia belum merupakan keputusan muktamad kita, kesediaan.
kesediaan untuk mendengar. Sebab itulah kita mulakan apa yang dikatakan seminar, function, round table conference. Round table ke. Yeah. Supaya kita nak mindset orang ni. Sebab ya Umat, saya nak beritahu, perasaan manusia semula jadi, dia punya kemarahan tu agak meluap-luap kalau berlaku kematian. Sebagai contoh, dalam kes anjing yang menggigit turis daripada Ireland. Dia ada girlfriend dia orang Poland. Jadi yang boleh duduk je. Ya. Jadi apabila mahkamah membuat keputusan itu, nampaknya pada ketika itu mungkin anjing kedua-dua ekor tu tidak akan ditidurkan, put to sleep. Marah. Itu dengan anjing tu. Sebab anjing itu digigit orang nak mati. Dan itu juga orang barat. Keluarga orang orang Irish itu merasa marah terhadap binatang itu. Binatang yang tidak ada otak tetapi mau juga to be put to sleep. Saya nak sebut perasaan. Kemudian baru-baru ni tentang tapi bagus juga, akhir baru ni macam kes orang Indonesia yang kena potong kepala. Rakyat Indonesia bangun dan marah. Jadi dia ada imbang. Tapi saya nak kata sebenarnya daripada segi manusia, dia kata eye pada eye ni masih lagi ada. Dan sebab itu saya tak apalah yang nak kata apa kata, tapi saya nak mulakan seminar, mengadakan round table ni semua untuk soal pergantungan ini sehingga mati. Kerana saya rasalah mesti ada satu permulaan daripada peringkat legislatif parlimen dalam isu ni. Muhammad, saya ingat dah dekat pukul 8 dah. Mana-mana yang saya tidak jawab, saya akan jawab bertulis. Dalam perkara saya janji, apa juga saya akan jawab bertulis mana perkara yang tidak saya jawab dalam sesi ini. Terima kasih.